Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali lagi bersama dengan saya Anas dan Aslam, dalam episod seterusnya podcast episod episod kita. kita. Okey. Dalam bahasa Turki dia apa? Podcast semasa tekrar hoş geldiniz. Tu dia. Dia kena ada sikit baru orang tahu kita cakap bahasa Turki kan. Okey, untuk topik podcast kita hak first ni, kita akan pilih tajuk yang lebih mudah untuk orang faham lah. Kita akan cerita pasal Turki tu secara general, betul? Secara general lah sebab yelah mungkin orang tahu Turki memang, tapi tak semua orang tahu secara Turki secara general, tapi yang agak detail sikit lah orang kata. Okay, so mungkin kita boleh mula macam cerita kat mana Turki ni, negara dia macam mana. Okay, boleh mula. Okay, first kali kita nak cerita pasal Turki punya nama. Okay. Nama Turki tu sendiri. Okay. So, nama Turki, kalau ikutkan sebelum ni kita panggil Turki. Sekarang kita panggil Turkiye. Turki ada titik-titik tu kan. Turki okay. So, Turkiye, kalau dalam bahasa Turki, Türkiye Cumhuriyeti. Okay. Apa maksud Türkiye Cumhuriyeti ni? Republic of Turkey. Republic of Turkey. So officially diorang tukar nama diorang ni tahun 2022. Sebenarnya baru juga ah. Baru je lagi. So mana kata sekarang ni semua negara kena pakai Turki lah, sebut Turki. Sebab diorang nak membezakan daripada ayam Turki tu, Turki daripada Turki. Jadi sebut-sebut ayam Turki, kita panggil ayam Turki. Kalau orang Turki panggil ayam Hindustan, betul tak? Hindustan. Contoh dalam bahasa Melayu kita panggil ayam Turki. Atau ayam Belanda. Ayam Belanda. Ayam Belanda. Dalam bahasa Melayu kita panggil ayam Belanda. Kalau Mak Saleh panggil Turki. Turki. Kalau dalam bahasa Arab dikurumi, tak silap. So dia ambil. Tapi kalau orang Turki panggil Hindi. Ayam Hindi. So pakai semua tak mengaku lah. So bila kita kata cerita pasal ayam, semua tak mengaku. Bila kita cerita Turki, tahu lah. Turki is sebuah negara. Republic of Turki. Republic of Turkey. Okay, boleh hang explain sikit kata kedudukan Turki ni secara geografi dia. Sebab ada orang kata dia ni kat Europe. Ada orang kata tak, dia negara Arab. Okay, so macam mana tu cerita dia? Okay, kalau kita tengok kedudukan geografi Turki ni, dia terletak Eurasians. So terletak di antara dua benua. Antara benua Eropah dengan benua Asia. Okay, tu yang dia ada jambatan cross Europe Asia tu dia panggil. Tapi Turki ni berdekatan dengan Timur Tengah. So dekat negara Arab lah. Dia punya border dia basically border dia dengan Syria, Iraq. Kalau kita tengok negara-negara jiran yang bersepadan dengan Turki, contoh dekat bawah, dekat bahagian bawah dia, selatan dia, banyak negara-negara Arab, contoh macam Suria, Iraq. Tapi kalau kita tengok belah barat pula, dia bersepadan dengan berjiran dengan negara Eropah. Contoh macam Greece dengan Bulgaria. So dia berapa persen yang boleh beritahu sikit? Dia persen dia tu Europe, berapa persen dia bahagian Europe, Asia berapa persen? So kalau wilayah Asia kita panggil Anatolia. Wilayah Anatolia dalam 97%. Sebenarnya majoriti lah. Majoriti Asia. Kalau wilayah barat Eropah, benua Eropah dalam 3% je. Sebenarnya tak banyak pun, sikit lah. Istanbul tu pun kecil je yang bahagian Europe. Kalau mostly semua bahagian Asia kan. Betul. Kalau wilayah barat tu, kalau dekat Turki, wilayah barat ni orang panggil Trakya dalam bahasa Turki dia. Wilayah Trakya. So ada dua wilayah, Trakya dengan Anatolia. So sebenarnya Istanbul pun sebenarnya terdiri daripada dua benua juga. Ada Istanbul Asian side, ada Istanbul European side. Oh, iklan. Siapa-siapa kalau dia setiap tahun dia ada Istanbul Marathon. Istanbul Marathon tu dia akan cross daripada bridge Asia. Daripada belah Asia dia akan cross bridge pergi belah Europe. So siapa nak join tu boleh lah. Nak orang kata nak lari antara dua benua, silakan. Okey, sama sekarang. Boleh pergi benua lain daripada benua lain dengan
Berlari je. Berlari lah, orang kata lari cross benua kan. Okey, lepas tu lepas pada geografi apa dia? Okay, dari segi kita nak terangkan secara geografi. So Turki ni memang antara negara Islam yang besar. So dia ada banyak laut. So laut-laut dia ada, kalau dekat bahagian atas Black Sea. Orang panggil dalam bahasa Melayunya Black Sea, Laut Hitam. Lepas tu ada Mediterranean Sea. Lepas tu ada Aegean Sea, ada Marmara Sea. Agensi pencari jodoh ke apa? Kalau bahasa Turki dia Ege Deniz. Oh, Denizi. agensi tu lah. Aegean. Sorry lah, ejaan tak berkenal. Aegean. Saya Tapi- salah sangka. Okay, lepas tu? Tapi sebutan dia macam mana? Aegean Agensi lah, dia betul lah. Okay. Laut Aegean kalau tak mau kena kata tu lah. Laut Aegean. Kan? Tapi yang memisahkan Istanbul Asia dengan Istanbul Eropah disebabkan Selat Bosphorus. Selat Bosphorus yang potong sampai ke Laut Hitam lah. Betul. Dan itu Betul. satu-satunya laluan untuk ke Laut Hitam. Betul. So kalau siapa pernah pergi Istanbul apa tu tengok, nampak perasan lah. Banyak kapal-kapal besar lalu situ. Sebab kapal tu nak lalu daripada open laut terbuka, open sea tu nak pergi ke Black Sea, Demas situ je laluan dia. Sebab tu sekarang dia nak buat terusan baru tu kan, untuk potong satu lagi. Istanbul Canal. Istanbul Canal. Nak potong satu lagi. So Turki ni basically dia ada 81 wilayah, 81 bandar ataupun wilayah kita panggil. Kita duduk 8 tu pun tak ada habis 81 tu. Contohnya macam antaranya nama-nama yang famous. So kita akan cerita pasal bandar-bandar besar dulu. Bandar-bandar besar, macam mana boleh jadi bandar besar? Sebab populasi penduduk tu melebihi 1 juta. Contoh, ada 7 bandar besar. So Istanbul, Ankara. Istanbul sebenarnya dia tulis 16 juta. Betul? Tapi memang sebenarnya rasanya lagi ramai, macam termasuk dengan turisnya lagi. Dia pun estimate kan lebih Mungkin kurang dalam ada 20 ke 25 juta kan. Tapi kalau penduduk Turki, kalau ikutkan paling latest 85 juta. 85 juta. So mana kata Istanbul saja pun dah 20 juta. Kan? Malaysia pun 30 juta. 33 juta. Malaysia 30 juta, Istanbul saja 20 juta. So boleh bayang dia punya padat. Siapa pernah pergi Istanbul, tahulah dia punya padat dia tu macam mana kan. Kalau nak masa boleh lah, silakan. Pergi Istanbul boleh pergi dengan trip kita. Okey, sambung. Lepas tu bandar seterusnya Ankara. Itu capital, ibu negara Turki. Soalnya orang confuse lah. Orang selalu ingat Istanbul. Sebab Istanbul kan nama dia famous. Lepas tu bandar besar. Sama orang aku dulu pun sebelum pergi sana. Rupa-rupanya Ankara tu ibu negara Turki. Bandar seterusnya Bursa. Antalya. Konya, Izmir, Adana dan Izmir. So ada 7 lagi. Tu bandar-bandar besar. Population lebih 1 juta lah orang kata. Soalnya orang panggil Buyuk Shehir. Bandar besar. Lebih yang population lebih 1 juta. Tapi Istanbul dah hampir 20 tu, kira dia boleh pecah sikit kot. Buat pecah lagi 20 bahagian. So jadi 1 juta. Okey, habis pada dia. Kita nak cerita pasal bangsa. Tak, yang pasal bandar saya nak cerita pasal tu. Kalau Anas nak tahu, ada dekat Turki ni. Takkan kau nak cakap kau tahu. Kalau kau perasan, dekat Turki ni dia ada, setiap bandar tu ada pelakar nombor rasa. Nombor plate. Contoh Istanbul 34. Macam Konya 42. Dia beza dengan Malaysia. Malaysia kita akan mula dengan huruf. Dia Betul. huruf je. K Kedah, A Perak. Betul. Tapi kalau Johor, dekat sana, J. dia akan mula dengan nombor. Contoh kata Istanbul 34. Tu ada satu atas tu contoh. Weh, ambil tak nombor tu? Pakar tu. Bersita tu. Dia akan mula dengan nombor 34, 02, 06 Bursa. Dia mula dengan nombor. Bursa 16. 16 tu macam ni. Tapi ni bukan nombor ni jangan hang duk pitikam pula nombor ni bah. 31 Hatay. Tu 01 Adana. Pegang aku ni. Macam ni dia akan mula 34. Ni Istanbul lah. Istanbul contoh. Huruf
Lepas tu nombor. Macam tu. Contoh kalau Bursa 16, Ankara 04 Aku tak ingat. lupa. Tapi 01 Adana, 31 Hatay. Dia banyak lah. Yang 81 tu hampa kira sendiri lah macam mana dia nak bagi je ni kan. Kita ada 14 pun jenuh. Ikut Jenuh huruf pusing. Huruf A, Adana, Ankara. So mula dengan tu lah. So kita akan beralih kepada ni lah. Turki ni banyak orang keliru. Orang keliru pun orang dia kata Turki ni negara Arab sebab dia makan shawarma. Dia pun kata lah shawarma padahal Turki dia panggil durum. Dia lebih kurang. Dia orang keliru orang ingat Turki ni negara Arab. Ataupun orang ada yang confused dia kata Turki ni Europe kot. Sebab orang dia kan ada yang perempuan dia rambut blonde, mata biru, mata hijau kan. Tu orang confused sebenarnya. Turki ni dia bangsa apa? Kalau hang boleh explain. Okay, sebenarnya Turki ni memang unik. Sebab kenapa saya cakap unik? So bangsa Turki ni memang sebenarnya dia bangsa Turki yang sekarang ni dekat Turki ni kita tengok dia dah bercampuran budaya dah. Bercampuran budaya antara budaya Asia dengan Eropah. Tapi kalau kita ikutkan yang first kali yang original Turki punya original bangsa Turki ni, asal bangsa Turki sebenarnya asal mereka dari Asia Tengah, Central Asia. So daripada situ bangsa Turki lah. Bangsa Turki. Contoh kalau kita tengok rumpun-rumpun Turki. Rumpun-rumpun Turki ni ada Kyrgyz, ada Kazakh, ada Turkmen, ada Uzbek. Itu rumpun-rumpun Turki. Kalau orang-orang macam ni, bangsa-bangsa Turki ni, diorang kalau nak belajar bahasa Turki sebenarnya senang sebab sama je. Lebih kurang bahasa dia. Sebab dia serumpun. Contoh kalau kita pun Melayu. Melayu ada serumpun kita. Ada Bugis, ada Aceh, ada Jawa. So basically sama lah macam kita dengan bahasa Hindu, bahasa Indonesia, kita boleh faham bahasa Indonesia, dia pun boleh faham kita. Sama dengan Turki dengan Kyrgyzstan, Turkmenistan. Yang orang kata negara Tantan tu, tapi Afghanistan tak masuk lah. Orang kata negara Tantan, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Tajikistan tak? Tajikistan Persian. Dia Persian Tajikistan dengan Iran sama. Oh ya. Tapi dekat Tajikistan tu adalah orang-orang Uzbek. Lepas tu dia boleh belajar bahasa Turki tu. Tapi Tajik bahasa Parsi. So bahasa dia official bahasa dia Turki lah. Bahasa Turki lah. Kemudian daripada Asia Tengah tu mereka berhijrah buat empire daripada Great Seljuk, lepas tu Seljuk, Anatolia Seljuk, lepas tu sampai ke Uthmaniyah. So berhijrah dari Asia Tengah ke barat. So sampailah ke wilayah Anatolia sekarang ni. Lepas tu boleh cerita pasal bahasa Turki pula. Bahasa Turki ni dia asal dari mana macam yalah kita tahu bahasa sebelum ni Turki ni Empire Uthmaniyah. Empire Uthmaniyah ni dia kata tulisan dia lain kan. Tulisan Arab macam tu. Bahasa Turki ni bila dia orang kata, bila dia establish lah orang kata bahasa Turki tu. Kalau kita tengok sekarang ni bahasa Turki, kalau secara generalnya dia terbagi kepada dua. So bahasa yang kita guna sekarang ni bahasa Turki moden. Tapi sebelum bahasa Turki moden tu ada bahasa Turki Uthmaniyah. Orang panggil Osmanlıca ataupun Osmanlı Türkçesi. So kalau kita tengok bahasa Turki waktu zaman Uthmaniyah ni, dia banyak dipengaruhi dengan kalimah-kalimah Arab dengan kalimah-kalimah Parsi. So basically dia punya tulisan pun tulisan dia bukanlah alfabet Rumi macam kita sekarang kan. Tulisan dia pun tulisan Arab kalau ni kan. Cumanya dia basically senang kan comparison dia. Kita dulu bahasa Jawi kan, tulisan macam tulisan Arab tapi still cakap baca macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni lama lah bukan ni. So bahasa Turki pun macam tu lah. Bahasa Turki dulu Osmanlıca ataupun Osmanlı Türkçesi tu dia tulisan je macam tu, sebutan dia lebih kurang sama macam sekarang. Betul tak? Tapi so beza dia kena belajar kan bahasa tu kan. Kita payah nak baca. Even orang dia payah nak baca kan. Betul tak? Betul. Kalau ikutkan contoh bahasa Turki Uthmaniyah ni dia guna abjad bahasa abjad Arab.
Arab alphabet. Hmm. Lepas tu bahasa Turki moden dia guna Latin alphabet. So macam Latin. bahasa Rumi lah. Tahun bila tu So, dia mula guna? bahasa Turki moden ni sebenarnya pada tahun 1928 dia dah guna tulisan Rumi. Okey. Kemudian dia ambil perkataan-perkataan moden selalunya daripada Perancis. Contoh macam kalau kau perasan ada station, reservation. Ya, kalau hangpa pi belajar bahasa Turki nanti macam masa kita awal first year tu kan, dia ada bagi tahu tau ada sistem perkataan ni. Contohnya perkataan France banyak masuk untuk bahagian fashion. Bahagian tu kebanyakan dia ambil dari perkataan French. Betul tak? Seni bina macam tu. Seni bina apa semua dia ambil daripada French. Tapi ada juga dia ambil daripada Spanyol, Spain, daripada Itali sikit-sikit dia ambil sikit-sikit. Tapi dia still bahasa tu lebih kurang sama je. Macam dulu. Dia punya sebutan band, sand apa semua, saya, kalau kamu. ikutkan tata bahasa masih sama. Cuma ada kalimah-kalimah baru lah. Betul. Selalunya daripada negara Eropah. Dia sebab dia nak masa tu dia nak modernkan Turki tu kan. Dan kalau tak silap aku lah, dia tukar bahasa daripada Osmanaja kepada bahasa Turki sekarang dalam masa satu malam. Dia tukar, dia drastik tau. Dia tukar, esok tu dia start dah newspaper ke apa semua kena tukar pakai bahasa Turki yang moden. Sebab tu masa kalau mungkin hang pernah dengar, mungkin pernah baca, masa awal-awal dia penukaran bahasa daripada bahasa Osmanlı kepada bahasa Turki sekarang, ramai orang dia yang jadi buta huruf. Kalau hang tahu. Orang-orang dia sebab dia drastik, dia tukar, dia bukannya tukar sikit-sikit, dia tukar. Okey, esok kita akan mula pakai bahasa tulisan macam ni. So masa awal permulaan dia tu rasanya berapa bulan pertama tu dia masalah sebab orang dia payah tak boleh baca sebab orang dia biasa baca bahasa Arab. So, bila tukar kepada bahasa tu, orang dia tak boleh nak baca. Tapi dia ada lah dia punya usaha-usaha, dia push. Dia galak, bukan paksa lah untuk orang belajar bahasa tu sebab dia tukar semua benda. Surat khabar, apa benda TV apa semua tukar bahasa Turki, betul tak? Tahun tu. Okey. Dan persepsi orang kita, bila saya kata orang kita ni orang ni lah, orang Malaysia, orang Melayu. Persepsi ni Turki ni negara Islam. Kan? Tapi bila dia pergi sana, terkejut. Negara Islam apa ni? Perempuan dia macam European. Orang dia bertatu. Minum orang kata minum alkohol tu semua kat public macam biasa je. Macam aku masa awal first year pergi tu kan, macam culture shock agak orang kata kan. Bulan puasa orang tak puasa, relax apa semua. So dia agama dan orang kata perlembagaan negara tu macam Islam kan, Malaysia perlembagaan dia negara Islam. Kan? Turki punya perlembagaan agama apa semua macam mana? Okay, sebenarnya dekat Turki ni kita tengok, kalau kita cakap Turki, sebenarnya Turki bukan sahaja ada bangsa Turki saja. Ada banyak bangsa. Contoh selain Turki, kalau kita Turki memang majoriti, tapi selain bangsa Turki tu ada orang Kurdish, bangsa Kurdish, lepas tu ada bangsa Laz. Lepas tu kalau minoriti selalunya bukan Islam, selalunya orang Rom, orang Greek, sebab daripada zaman Uthmaniyah lagi ada kaum minoriti lah. Lepas tu ada orang Yahudi. So ada bangsa lain pun agama lain pun ada juga. So majoriti dia? Majoriti Islam. Lepas tu dia beragama Islam tapi bermazhab Hanafi. So sebab tu kita tengok dia punya yang kalau kita tengok apa? Kunut pun diorang tak ada kan. Yang kita ada. Dia bila mazhab Hanafi ni beza lah kita Syafi'i kan. Dia still agama Islam tapi dia berbeza dari segi itulah. Contohnya macam kata kunut tadi. Orang kata dia pun bab makanan laut ni berat sikit kan. Sebab ada dia pun tak boleh makan setengah-setengah makanan laut. Dia pun pegang anjing, tak apa, boleh belah anjing. Itu perbezaan dia lah. Orang kata mazhab Hanafi dan kita mazhab Syafi'i ni. So dari segi perlembagaan dia pun adalah negara sekular. Sebab secara general ni orang Turki ni terbagi kepada dua. Satu orang sekular, satu lagi kelompok Islamis. Okay. Turki ni negara sekular.
dia punya perlembagaan dia sekular lah. Perlembagaan sekular. Bukanlah macam orang kita duk kata walaupun dia punya presiden dia tu nampak Islamis apa semua, tapi perlembagaan negara tu still sekular. Sebab masa penubuhan Republic of Turkey tu masa zaman Mustafa Kemal Atatürk buat, dia memang tetapkan supaya negara ni, supaya perlembagaan negara sekular lah. So majoriti dia tu lebih kurang berapa persen? 90%, 98, 95% Islam. Kalau ikutkan yang saya pernah baca, ada yang tulis 89, ada yang tulis 90%. 90%. Dia besar lah, tapi Tapi kita tak boleh majoriti judge lah. lah. Kita tak boleh judge kata macam Islam lah. Kena pergi sana sendiri tengok macam mana dia punya Islam dia tu. Sebab kadang-kadang orang persepsi orang tu lain sikit. Dia pun negara tengok majoriti Islam, dia pun ada persepsi macam negara Arab apa semua, betul tak? Tapi macam kata tadi, untuk minoriti pun dia still ada gereja-gereja dia. Macam Sinagog. Yahudi pun ada sinagog kat Okay. Istanbul tu kan, yang besar punya. Kalau dekat Istanbul, kita boleh tengok selalunya dekat kawasan Kadıköy ataupun Balat ataupun Taksim. Ini kawasan untuk kebanyakannya untuk kaum minoriti ramai. Macam Sebab tu ada Yahudi, Kristian lah. Sebab tu kita boleh tengok dekat sana ada banyak gereja Kristian, Ortodoks, lepas tu ada sinagog. So mana kata dia macam kita jugalah, pelbagai ada agama, pelbagai agama, tapi dia ada majoriti. Pelbagai agama, pelbagai bangsa, tapi dia ada majoriti dan ada minoriti lah. Majoriti dia Islam, minoriti dia ada Kristian, ada Yahudi, Jews dan apa semua. Okey. Yang tu. Okey, kita tadi dah berehat. Tapi rehat kita tak ada minum, tak ada apa sebab puasa kan. Sponsor pun tak ada, sponsor ayak tak apa. Kalau ada nak sponsor nanti boleh Raja-raja kita. Okey, kita sambung. Kita dah cerita pasal tempat dia, bangsa, negara apa semua. Kita nak cerita sebab orang duk tahu Turki ni, orang duk ingat Osmaniyah kan. Tapi kita akan fokus kepada negara Turki tu, penubuhan negara Turki tu. Kita kalau boleh cerita secara, orang kata secara ringkas bagi orang kita faham penubuhan sejarah Turki. Macam mana dia tukar daripada sistem Empire Osmaniyah, kerajaan bersultan, beraja, kepada kerajaan demokratik sekarang lah, dia Republic of Turkey sekarang. Okay, kita nak cerita Republik, macam mana tu tubuhnya Republik Turki ni. Okay, kita tengok balik sejarah zaman Uthmaniyah. Okay, zaman Uthmaniyah ni, pada Perang Dunia Pertama tu, Uthmaniyah ni, Empire Uthmaniyah ni join dengan Pakatan Jerman dengan Austria-Hungary. Aku ingat nak sebut Pakatan Harapan. Okay. Lepas tu untuk lawan dengan siapa? Lawan dengan pakatan lain, British, Perancis dan Rusia. So dua pakatan ni lawan, bergaduh. Lepas tu tapi kerajaan Empire Uthmaniyah ni kalah. Kalah pada Perang Dunia Pertama tu. Jadi wilayah-wilayah yang kalah ni mestilah kena jajah. Kena jajah dengan dibahagi oleh kuasa-kuasa besar. Jadi kita tengok wilayah Empire Uthmaniyah tu sebenarnya kan besar. So jadi kalau tengok Istanbul tu pun dah kena jajah dengan Istanbul, dengan Istanbul tu kena jajah dengan British. Lepas tu contoh wilayah Uthmaniyah yang bawah bahagian selatan dijajah oleh Perancis. Contoh bandar-bandar Gaziantep, Shahrunfar, Kahramanmaraş. Sekarang ni bersepadan dengan Syria, Iraq apa semua tu lah. Bawah tu. Lepas tu negara-negara Arab pun dia kena jajah dengan masa tu Perancis juga. Kan Zaman Uthmaniyah kan negara Arab pun bawah kerajaan Uthmaniyah. Bekas jajahan Uthmaniyah juga. Contoh macam Suria, Lebanon. Lepas tu kalau belah eastern side dijajah oleh Rusia. So memang kita tengok wilayah ni memang dibahagi-bahagikan oleh musuh. Eastern side tu mana, Rusia tu mana bawah dia, bahagian negeri yang bawah pada Rusia tu lah. Contoh macam bandar Erzurum, Arel. So waktu tu munculnya satu sosok hero iaitu Mustafa Kemal Atatürk. So dia dengan bangsa Turki
berusaha untuk membebaskan tanah Anatolia ni daripada musuh-musuh. Dia topik Mustafa Kamal Atatürk ni syok agak ni, tapi Tapi macam kontroversi sikit lah. tu lah. So nak Tak cakap apa, nanti kita cerita lain lah. Itu kita buat asin lah kan, sebab dia buat cerita short-short. Sekali lagi orang tiba kita, tak apa, kita explain detail, kita buat satu episod lain. Tak apa. Okay, Mai lah sosok hero Mustafa Kamal Atatürk ni. Okay, lepas tu So setelah bangsa Turki ni menang, dapat usirkan bangsa-bangsa penjajah ni daripada tanah air mereka, diorang pun tubuhlah satu republik secara rasmi, Republic of Turkey. Ia dirasmikan di Ankara. Sebab tu Ankara diorang jadikan sebagai capital, ibu negara Turki. Dan kalau kita tengok peta negara Turki sekarang tu pun, Ankara ni dia agak ke tengah, kan, di bahagian tengah Turki tu. So dia pilih, sebelum ni kan di Istanbul dia punya ibu negara dia bersama Osmania. Tapi dia pindahkan ke Ankara sebab lebih mudah untuk dia mentadbir lah, orang kata, seluruh Turki tu, sebab di bahagian tengah. Kan, kalau duduk kat Istanbul dia macam ke hujung nak masuk ke European. Dia bila masuk tengah ni kira lebih center lah, mudah untuk center. Tahun bila tu yang dia, orang kata, rasminya mentukar menjadi negara Turki? 29 Oktober 1923. Kalau dalam bahasa Turkinya 29 Ekim. Oktober. So mana kata depa punya merdeka lah. Merdeka depa 29 hari bulan tu lah. Lepas tu presiden pertama dilantik Mustafa Kamal Atatürk. Dia yang menang perang tu. Sebab dia, orang tahu dia ni komander perang. Dia komander perang Osmania. Dia pun bekas tentera general perang Osmania. Dia yang, orang kata, menang perang tu. Dan dia yang dipilih menjadi presiden pertama. So dia lah menggubal perlembagaan Turki yang menjadi sekular tu, dia lah juga yang memodernkan Turki daripada Osmania pun dia juga. Tapi sebenarnya sebelum pada dia lagi, Osmania tu dah cuba untuk meniru bangsa Eropah, betul tak? Bila dia dah start, dulu dia pakai baju jubah Sultan Ahmad. Lepas tu bila dah penghujung Osmania pun dia dah start pakai seluar. Dia ambil orang kata tarbus merah tu. Tarbus merah tu bukan asal daripada Turki. Dia daripada Morocco, betul tak? So dia pun ambil. So dia pencampuran banyak ni lah, banyak budaya, elemen, banyak budaya apa semua. Tapi orang orang kata Mustafa Kamal ni yang mentukar semua dak juga. Sebab sebelum pada dia pun dah mula nak modernisasi dah. Dan dia tu just secara official menukar. Adalah banyak benda lagi yang dia buat. Itu nanti kita sembang lagi panjang. Dah habis pasal sejarah Turki tu. Sekarang ni kita cerita sikit lah. Yang ni, benda ni lebih kepada macam, aku nak tanya hang lah, berdasarkan hang duduk kat sana kan, 8 tahun apa semua, persepsi hang pasal orang Turki, dia punya budaya macam mana, orang dia kalau budaya family dia macam mana apa semua. Hang punya persepsi lah dari segi yang hang nampak sepanjang hang duduk sana 8 tahun 9 tahun. Okay, sebenarnya kalau kita nak tanya orang Turki ni macam mana, budaya dia macam mana, kalau selama aku duduk kat Turki tu, macam ada experience rasa macam mana duduk dengan orang Turki. Apa yang kita boleh belajar dengan orang Turki, benda yang paling famous sekali, paling terkenal sekali, orang Turki ni memang ada semangat patriotik tu memang tinggi. Patriotik memang tinggi lah. Kalau pergi mana-mana pun bendera penuh. Bendera tu penuh. Kalau kita bulan 8 lah. Satu bulan 8 tu masuk bendera banyak. Habis 31, ngam-ngam 31 tu tak ada bendera. Depa kat kereta, kat rumah. So kalau bangsa Turki ni, dia akan support produk tempatan. Local product. Yang tulis made in Turki tu semua. Lepas tu dia sebab dia memang cintakan tanah air, cintakan bendera dia, cintakan bahasa bangsa dia. Lepas tu dia pun cintakan dia punya makanan dia, traditional food dia. Dia sama, dia macam kita pun nak tanya makanan Malaysia paling sedap. Kalau hampir duduk negara mana makanan Malaysia paling sedap. Dia pun bagi dia makanan dia paling sedap lah. Walaupun orang kita kadang-kadang macam, apa ni makan cheese ni,
Apa nak orang kita tak boleh makan? Betul lah, makanan depa kan, standard lah. Macam orang kalau orang mai kat kita, orang tengok kita makan, oh pagi-pagi makan nasi lemak dia kata, nasi pagi-pagi, apa dia ni? Standard lah budaya, betul tak? Ya, Ah, so budaya, cerita pasal budaya ni, orang Turki tu kita tak maulah cerita tak bagus, kita cerita tak bagus dulu lah Mhm. kan. Dia pun memang terkenal, kalau aku lah, bagi aku dipanggil Musafir Perveli, ataupun dia Raikan. mengutamakan meraikan musafir, tetamu lah, Hmm. tetamu. Sebab kalau kita pergi rumah depa kan, dalam perasaan lah pergi rumah depa, cara depa layan kita, betul tak? Cara depa sambut, layan kita. Tapi ada dia, berapa hari depa bagi untuk kita? 3 hari je. 3 hari je kan. Ha. Depa layan kita, tetamu tu 3 hari je. Lepas pada tu bukan lagi depa terus buat tak tahu kita, tak juga. Depa kurang sikit lah. Awal 3 hari tu depa akan ni lah, depa main lebih. Okay, contoh kalau macam kita jadi tetamu dekat rumah orang Turki ni, Okay. memang dia akan layan kita, dia punya orang kata Hospitality. hospitality. Ha. Memang terbaik lah. Contoh macam dari segi makanan, dari segi tempat tidur, dari segi dia memang sedia baju tuala, Slipper asing slipper. untuk kita kan. Contoh kita nak cerita pasal makanan lah. Makanan ni dia first, macam kita cerita, contoh kalau kita jadi tetamu dia dekat rumah kan, kalau dijemput datang makan, memang ada banyak portion orang panggil. Contoh ada main dish, ada dessert, dia ada banyak segmen, banyak section makanan segmen tu. Dan dia kalau pasal dia nampak kita punya pinggan dah start kosong apa, dia akan mula tambah, betul tak? Dia betul. tambah. Dia macam tu, dia akan bubuh lagi. Kalau cawan chai kita tu pun dah habis, dia akan tuang. Dia macam tu lah. Kalau nak ikutkan orang Turki ni, antara konsumer chai, teh yang tertinggi dekat dunia. Memang. So dalam average sehari tu orang Turki akan minum bergelas-gelas cawan lah, dalam 15 ke 20. 15 ke 20 kot, tak silap aku. Dalam 15 ke 20 cawan lah sehari, average lah. Bulan puasa aku tak tahu, bulan puasa mungkin kurang sikit lah kot. Tapi kalau kata hari-hari biasa tu, kalau tengok mereka kat mana-mana pun akan nampak lah gelas. Dia akan pegang gelas. Dia ada gelas spesifik tu kan, gelas cawan chai tu, orang kita selalu beli bawa balik tu kan. Situ memang wajib lah. Dan mereka pun pengeluar orang kata teh dari tempat dia, macam Rize. Selalunya dekat kawasan Black Sea ni, atas kawasan Laut Hitam ni memang terkenal dengan ladang-ladang teh. Sebab kawasan tu memang kawasan taburan hujan dia memang tinggi lah, berbanding dengan kawasan-kawasan lain lah. Macam kita ada Cameron Highland kan. Cameron Highland betul kan? Cameron Highland. Mereka popular belah sana. So kadang kalau orang kita yang pergi berjalan dekat Rize apa semua, kawasan hijau, kawasan yang paling kira disarankan untuk membeli teh daripada sana. Sebab rugi lah, dah pergi tempat main dia tak beli. Macam orang kita dah pergi Cameron Highland, beli teh, beli strawberry lah. Orang kata orang dia jual pun strawberry Cameron Highland pun semua. So kalau pergi sana, beli chai daripada mana? Beli chai daripada Rize. Macam tu lah. Chai ni teh maksud dia. Turkish tea. Tuk chai. Okay. Lepas tu apa yang kita boleh belajar juga, lagi satu, orang Turki ni, bangsa Turki ni, dia memang ada semangat cintakan haiwan. Contoh macam anjing dengan kucing jalanan, memang diorang akan jaga dengan baik lah. Contoh akan bagi makan, lepas tu ada rumah untuk haiwan. So macam kadang kalau waktu winter pun, diorang akan kumpul duit untuk beli makanan untuk bagi haiwan. Dia bukan saja untuk kucing, anjing, burung pun sama. So macam kalau kita tengok waktu zaman Uthmaniyah tu, sini bina architecture Uthmaniyah pun, dia bukan bina untuk manusia saja, tapi dia fikir untuk haiwan juga. Betul. Sekali. Contoh kalau kita tengok dekat masjid ke dekat madrasah, dekat bangunan tu dia ada rumah burung. Dia akan bina sekali dengan rumah burung. Kalau pergi ke aku ingat Tok Kapur Palace, Istana Tok Kapur tu, kat jalan dalam dia tu, dia nampak macam ada longkang tau. Tapi longkang tu tak dalam pun, lebih kurang macam dalam mangkuk dia, dia ada view. Dulu masa awal tu macam aku fikir pasal apa longkang dia
tak dalam kan. Tu dah lama-lama aku sembang. Rupanya dia bukan longkang tau. Dia basically untuk kawasan takungan air. Supaya haiwan-haiwan boleh minum lah. Kuda ke, anjing, kucing ke. Kalau orang tahu, orang nak kata Istanbul ni city of cats. Betul tak? Kucing saja-saja. Memang banyak. Berlambak. Kan? Kucing dia pun memang besar-besar. Lepas tu memang cantik lah. Walaupun Anjing dia pun besar. kucing street cat. Anjing dia besar. Baka dia. Bakar dia besar. Dia besar. Besar ada Aslam kawasan ni. Besar Aslam ada. Lagi besar daripada aku. Kalau kanggal besar pada hang. Ada satu Kanggal. bakar tu nama kanggal dia. Sivas kanggal. Sivas kanggal dia memang dia panggil untuk jaga ternakan apa semua. So dia boleh besar. Anjing terbaik lah. Dia memang orang luar pun beli. Tapi bakar dia kat Sivas. Dia kalau dia berdiri, kalau orang kata fully grown, dah dewasa, dia boleh berdiri kat 2 meter tinggi dia. Tinggi pada orang. Dia memang besar. Dia punya anjing dia tu. Tu tak apalah. Nanti kalau nak tengok, bolehlah pergi sendiri tengok. Ada Google lah. Gambar dia. Kanggal dia panggil. Kanggal. Sivas kanggal. Dia bukan setakat rakyat dia sendiri. Tapi dia punya polisi government dia pun nak kuasa banyak yang untuk ni lah. Untuk Majlis Bandaraya. Yes. Municipality dia memang akan jagalah untuk jaga haiwan-haiwan ni. Hmm. Sebab macam kalau tengok anjing-anjing dia, kalau perasan, anjing-anjing dia kat telinga dia ada tag tau. Kalau ni kan. Tag tu makna kata anjing-anjing tu dia telah divaksin atau disuntik oleh majlis bandaran. Inilah dia punya vet. Dan kalau kita, let's say kata kita nampak anjing kat sana yang tak ada tag kat telinga kan, kita boleh direct call dia punya majlis bandaran ni. Kata, oh sini, area sini ada anjing yang tak ada tag lagi semua. Saya dia pakai hantar dia macam ada mobile punya vet tau. Vet bergerak. Dia pakai mai ataupun dia pakai hantar majlis bandaran tu mai untuk ambil anjing tu. Dia pakai suntik apa semua lah. Dia untuk mengelakkan yalah macam penyakit anjing gila ke apa semua kan. So itu satu benda yang bagus yang aku rasa kita kalau boleh kita nak try terapkan dalam Malaysia. Sebab kita pun ada juga banyak je anjing-anjing jalanan apa semua kan yang ni. So kalau kita boleh buat benda itu bagus jugalah. Dan mereka sediakanlah macam orang kata rumah-rumah atau tempat perlindungan untuk anjing, kucing, supaya tak adalah mereka ni duduk entah mana-mana kan. Sebab kalau kita tahu Turki ni negara 4 musim. Musim sejuk, musim bunga, musim luruh, musim panas. So kalau musim panas tak apalah. Kalau musim-musim lain sejuk tu, mereka ni nak tidur atas mana. So bila ada benda-benda macam ni, mereka sediakan benda-benda macam ni, mereka consider lah binatang ni pun tahu sejuk juga kan. Musim sejuk dia pakai sejuk. So mereka sediakanlah bangunan rumah ni apa semua. Okay, rasanya mungkin setakat tu dulu kot untuk episod kita yang pertama ni. Kita just nak orang kata panas badan untuk perkenalkan channel kita, untuk memperkenalkan Turki tu secara general kepada orang kita. Mungkin di episod lain kita akan masuk lebih detail. Mungkin kita cerita pasal Mustafa Kamal Datuk, atau mungkin kita akan cerita pasal anjing dan kucing je. Siapa tahu. Ataupun mungkin nanti hang nak pakai baju konyo apa, Rumi nak main menari depan ni, aku tak tahu lah. Hang punya idea macam mana kan. Tapi yang tu nanti kita akan nilai lah. Hampa tunggulah, kita dah ada plan dah benarnya. Aku saja kata biar. So rasanya mungkin setakat tu dulu kot Asam. So mungkin boleh bagi ni kot penutup. Tekrar Görüşürüz arkadaşlar. Dia cakap mana dia, semoga kita berjumpa lagi lah kawan-kawan semua. Okay. Setakat tu saja. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Podcast Episod kita. Assalamualaikum.